Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama Cikgu Afifah. Baiklah, pada minggu ini kita akan masuk unit yang baru iaitu unit 6 Aku Remaja Bertuah. Dengan tajuk hari ini, Remaja Hebat Keluarga Sejahtera. Sebelum itu, mari kita lihat apa standard kandungan dan standard pembelajaran. Baiklah, standard kandungan pada hari ini iaitu 2.2 mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Bagi standard pembelajaran pula, 2.2.1 memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan. 2.2.2 menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Baiklah, untuk isi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak murid-murid buka buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, halaman 36 dan 37. Jadi, mari kita tengok apa yang ditulis di halaman tersebut. Sempena Hari Keluarga Mukim Mergung, satu forum yang bertajuk Perubahan Mental, Emosi dan Sosial serta Peranan Remaja dalam Institusi Kekeluargaan telah diadakan. Jadi, mari kita tengok apa yang dibincangkan dalam forum remaja tersebut. Yalah, ini adalah rajah di mana forum remaja tersebut dijalankan. Baiklah, soalan yang pertama, Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum. Jadi, mari kita lihat jawapan Dr. Chin. Dr. Chin menjawab, perubahan mental, emosi dan sosial remaja merujuk berubah dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial. Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Secara umum, perubahan yang positif merujuk tahap pemikiran remaja yang menjadi lebih matang dan bijak mengawal emosi atau perasaan serta lebih bertanggungjawab dalam institusi keluarga. Jadi daripada jawapan Dr. Chin ini, kita dapat simpulkan bahawa perubahan ini melibatkan mental, emosi dan sosial ini adalah berbeza antara individu. Kamu tak boleh bandingkan antara kamu dan kawan kamu. Yang kedua, ianya bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Latar belakang keluarga yang macam mana remaja itu membesar dan persekitaran di sekelilingnya. Dan yang terakhir, remaja yang matang, bijak mengawal emosi atau perasaan. Remaja yang dah boleh berfikir secara matang, boleh kawal emosi dan perasaan dengan baik. Seterusnya, soalan untuk Prof. Jayakumar. Apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan? Mari kita lihat apa yang dijawab oleh Profesor Jayakumar. Jadi, pada peringkat ini, kepimpinan remaja dalam keluarga lebih terselah. Misalnya, memimpin adik-adik belajar bersama atau membersihkan rumah. Remaja juga lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Antara cabaran dalam tempoh ini adalah
apabila perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Contohnya, remaja berani memberontak kerana berasa dirinya sudah dewasa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenal pasti sebab utama anak memberontak. Kadang-kadang mereka memberontak kerana inginkan perhatian. Apa yang penting ialah ahli keluarga perlu berbincang dan bersama-sama menangani masalah yang timbul. Jadi kesimpulan daripada jawapannya, kita boleh tengok kepimpinan dalam keluarga lebih terselah. Jadi kepimpinan seorang remaja tu lebih terselah apabila memimpin adik-adik belajar, bersihkan rumah. Hal ini kerana remaja tu lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Jadi kepada anak sulung atau ada yang adik-adik boleh buat keputusan apabila terjadi sesuatu perkara di dalam keluarga. Seterusnya, kesimpulan yang kita boleh buat, ada yang memberontak kerana inginkan perhatian. Pada tahap ini remaja ada yang memberontak. Jadi apabila remaja memberontak, perlu sentiasa berbincang sesama ahli keluarga. Baiklah. Soalan yang seterusnya ialah, pada pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuh institusi kekeluargaan? Jadi, jom kita lihat apa Cikgu Maya jawab. Saya memberi analogi tentang tubuh badan manusia yang lengkap untuk menerangkan peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan. Ibu dan ayah dianggap sebagai kepala, manakala anak-anak ialah tangan dan kaki. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh fungsi anggota akan terjejas. Bak kata pepatah, cubit paha kiri, paha kanan sakit juga. Pada peringkat remaja, mereka sudah mengetahui peranan, motivasi dan hala tuju mereka. Remaja pada tahap ini penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan. Misalnya, mengajak ahli keluarga bergotong royong membersihkan rumah atau bersukan bersama-sama. Baiklah, daripada jawapan Cikgu Maya ini, kita dapat membuat kesimpulan remaja sepatutnya sudah tahu peranan, motivasi dan hala tuju masing-masing. Okey, jadi dia dah tahu apa yang dia perlu buat dalam sebuah keluarga tu. Apa yang dia perlu buat keputusan dengan adik-adiknya. Remaja penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan berperanan untuk mengeratkan hubungan ahli keluarga. Baiklah, kita dah tengok semua ahli panel forum remaja dan jawapan-jawapan mereka. Untuk soalan pengukuhan pada minggu ini, pada peringkat umur 10 hingga 12 tahun, nyatakan perubahan yang kamu alami dari segi mental, emosi dan sosial. Persembahkan dalam bentuk peta pemikiran. Baiklah, ini cikgu bagi contoh untuk jawapan soalan pengukuhan ini. Cikgu telah pilih peta dakap untuk menjawab soalan. Jadi dalam peta dakap ni kita boleh tengok perubahan terdapat 3 iaitu mental, emosi dan sosial. Mari kita tengok dari segi mental. Ini adalah peringkat umur 10 hingga 12 tahun. Pada mentalnya, kamu lebih berfikiran matang dan positif. Pada aspek emosinya pula, sensitif, suka memberontak dan perasaan rendah diri.
Manakala bagi segi sosial, rasa tidak mahu dikongkong. Tak nak mak ayah dah kongkong kamu, arahkan kamu. Dan suka mencuba sesuatu yang baru. Nak cuba benda yang baru yang tak pernah cuba lagi. Nak cuba dengan kawan-kawan. Okey, baiklah. Ini adalah contoh jawapan cikgu. Kamu boleh buat jawapan kamu sendiri. Jadi tugasan hari ini cikgu nak kamu siapkan lembaran kerja yang telah cikgu lampirkan di dalam grup kelas kamu dan siapkan hantar kepada cikgu. Baiklah, terima kasih dan tahniah kerana hadir dan siapkan tugasan hari ini. Jika ada masalah boleh hubungi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye.